Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhaimin Aizat bin Muhammad Azmir, nombor metrik 054290. Jadi pada petang yang agak sejuk ini, saya akan menceritakan ataupun membentangkan dua tajuk yang diambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, Akhlak wa Tasawuf, di mana satu tajuk Mahmudah dan satu tajuk Mazmumah. Jadi kita pergi kepada slide yang pertama, Al-Mazmumah, iaitu tajuk Ar-Riya'. Kita pergi seterusnya hakikatul riak. Jadi hakikat riak, apa maksud riak yang sebenarnya? Di sini kita pecahkan kepada tiga pecahan, di mana apabila kita gabung tiga pecahan itu kita akan mendapatkan satu tafsiran yang penuh bagi maksud riak. Jadi pecahan yang pertama kita pergi talabul manzilah, dia mencari tempat. Qulubun nas, di hati-hati manusia, di hati para manusia, bil ibadati wal a'malul khair, dengan ibadat-ibadat dan amalan yang baik. So di sini kita dapat simpulkan maksud riya itu seseorang yang melakukan amal yang ibadat, amal kebaikan, amal kebajikan bukan kerana Allah, semata-mata nak mencapai hati manusia, nak orang tengok dia apa yang dia lakukan itu. Okey, jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Hakikatul riya, okey, kita pecahkan kepada 6 bahagian. Riya ni ada kepada 6 bahagian. Yang pertama al-badnu. Riya melalui badan. Macam mana riya al-badan tu, kita ambil contoh seseorang itu dia menguruskan badannya ataupun sengaja mengeringkan bibirnya. Dia nak orang tahu, bila orang tengok dia, oh dia ni sedang berpuasa. Jadi itu merupakan riya al-badani. Kita pergi kepada hakikatul riya yang kedua, itu al-hay'ah, iaitu tingkah laku. Contohnya seseorang itu bila solat dia pejam mata. Kemudian dia nak bila orang tengok dia, orang anggap dia ni sedang khusyuk dalam solat. Jadi bukan kerana Allah, tapi dia melakukan sesuatu itu kerana manusia. Itu merupakan riak juga. Yang ketiga, riak as-sayyab, riak melalui pakaian. Senangnya, contohnya apabila seseorang itu keluar rumah, sengaja dia memakai jubah ataupun serban. Apabila orang tengok dia, dia nak orang tahu yang dia ni seorang yang alim. Jadi itu merupakan riak juga. Yang seterusnya, riak al-qawl, yakni riak berkata-kata. Jadi riak berkata-kata ni kita boleh ambil contoh apabila seseorang itu dia bercakap di hadapan, dia mengingatkan orang ataupun dia membuat satu ceramah, dia nak orang anggap dia, oh dia ni fasih berkata-kata. Jadi dia bukan melakukan kerana Allah tapi melakukan kerana manusia, merupakan satu riak juga. Seterusnya al-amal, riak melalui amalan. Contohnya apabila seseorang solat, dia sengaja bangun lambat ataupun sengaja sujud bagi lambat ataupun rukuk lambat, sengaja nak orang pandang dia, orang anggap dia ni sedang khusyuk dalam solat lah, baca dengan tartil lah, padahal tidak. Jadi merupakan riak juga. Dan yang terakhir sekali, kasratul al-ashab, di mana riak ini contohnya dia mempunyai ramai kawan, dia sengaja memberitahu dirinya mempunyai ramai kawan, ataupun apabila dia bercerita kepada orang, sengaja dia mengungkit ada syekh ni beritahu dah, ada syekh tu beritahu dah, itu merupakan satu riak juga. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, darjatul ar-riak, tingkatan riak. Yang pertama ni ayatiqadun nas annahu muqallis al-muslihullahu al-muhib. Jadi kat sini dia nak kata yang dia membuat satu pemalsuan. Dia nak orang tahu yang dia ni ikhlas taat kepada Allah Ta'ala, sedangkan tidak, ya. Jadi sini membuat satu pemalsuan. Yang kedua kita ambil qasad bi'ibadatillah khalaqallahu fahuwa mustahzi'un. Yang ini dia guna ibadah Allah bukan untuk Allah tapi untuk makhluk Allah. Contohnya dia sengaja solat. Okey, dia sengaja solat, dia tak niat kepada Allah, dia melakukan fi'l, iaitu pergerakan dalam solat, tapi dia nak makhluk Allah yang tengok dia, bukan Allah yang tengok dia. Jadi dia nak menang di hati para manusia. Itu juga merupakan satu tingkatan riak. Okey, jadi kita pergi seterusnya. Riak ni ada 3 pecahan. Yang pertama awalul amal fid dawamah, dan yang terakhir sekali ba'dul faraqu minhu. Jadi kita pergi yang pertama awalul amal, iaitu riak di permulaan amalan. Kita ambil contoh solat. Seseorang itu solat, dia tahu, contoh kita ambil solat asar, apabila dia tahu syarat terimanya solat itu sah, jadi dia sengaja melewatkan. Dia tahu kalau dia sah solat, Allah dah terima solat dia. Jadi dia solat asar pukul 4.30 ataupun pukul 7. Dia sengaja melewatkan. Itu merupakan riak di awal ibadah atau awal amalan. Yang kedua, fid dawamah, itu di pertengahan. Contohnya ketika dia solat, di pertengahan amalan ketika dia solat,
terdetik dalam hati dia nak orang tengok dia, wah budak ni memang jaga solat, budak ni memang alim. Jadi merupakan riya fi dawamah ketika tengah-tengah amalan. Dan yang terakhir sekali, ba'dul faraq minhu, di hujung ataupun selepas perbuatan, selepas amalan yang dia buat tu. Jadi macam mana kita ambil juga contoh solat. Apabila dia dah solat, dia keluar masjid ataupun keluar rumah, dia ungkit balik amalan yang dia buat, ataupun dia rasa seronok dengan amalan yang dia buat. Jadi itu menimbulkan sikap riak dalam dirinya, ya. Jadi slide yang seterusnya kita mengambil satu kata-kata, an-taqfi ibadatika kama taqfi fawahishika. Sembunyikanlah ibadah kamu sebagaimana kamu sembunyikan kejahatan kamu. Jadi kita boleh ambil kata-kata ini pegangan hidup kita apabila kita nak buat kebaikan. Sebaik-baiknya kita sorokkan, jangan kita menunjuk-tunjuk di khalayak ramai. Jadi itu saja untuk tajuk Al-Madmumah. Kita pergi ke tajuk Al-Mahmudah, iaitu Al-Mahabbah, kasih sayang ataupun cinta. Jadi slide ini saya sengaja ambil satu ayat di mana menerangkan tentang Al-Mahabbah, kasih sayang atau cinta. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, sekiranya kamu cinta ibu bapa kamu, kamu cinta anak-anak kamu ataupun saudara mara kamu, suami kamu dan segalanya, harta-harta kamu, hewan binatang semua, kamu jangan lebihkan semua itu daripada Allah dan Rasulnya. Letak Allah dan Rasulnya nombor satu. Kamu cinta akan Allah dan Rasul, baru kamu cinta yang lainnya. Kita kena letak Allah dan Rasul nombor satu. Jadi slide seterusnya, Al-Mutakallimun ankaru mahabbatillahu ta'ala. Slide ini menerangkan tentang segelintir ahli kalam. Kita ambil pada waktu inilah. Ankaru mahabbatillahu ta'ala, di mana mengingkari untuk cinta kepada Allah. Okey, kalau kita tengok skop sekarang ni, ada juga segelintir ahli kalam. Apabila mereka bercerita itu, mereka menerangkan tentang ketidakcintaan mereka kepada Allah dengan mengeluarkan satu statement ataupun kenyataan di mana bagaimana kita nak cinta sesuatu yang kita tak nampak pun zatnya. Jadi mereka menanyakan balik kepada ahli-ahli beriman ataupun orang-orang yang beriman, bagaimana kamu mencintai rasa kasih sayang itu, kamu timbulkan rasa kasih sayang kamu kepada sesuatu yang kamu tidak melihat pun zatnya. Sebagai contoh, bila kamu mencintai seseorang, mencintai ibu bapa kamu melihat mereka, ya, kamu boleh timbulkan rasa kasih sayang. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang kita tidak nampak pun zatnya, yakni Allah, bagaimana kamu timbulkan rasa kasih sayang? Jadi dengan itu mereka mengingkari, segelintir ahli kalam mengingkari untuk bercinta kepada Allah. Jadi slide seterusnya, ma makna as-surah jamilah al-baqinah. Jadi slide ni menerangkan tentang kita mencintai satu gambaran yang cantik lah. Jadi di sini nak terangkan ataupun ketengahkan tentang bagaimana kita nak mencintai Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan kita tak hidup bersama mereka, kita hanya mendengar gambaran-gambaran ataupun peristiwa mereka, terutama di dalam Al-Quran lah. Jadi hal ini telah menimbulkan kesyawasangkaan kepada ahli-ahli di luar sana yang mengatakan kita macam mana kita nak timbulkan rasa kasih sayang sedangkan kita tak hidup pun zaman mereka, kita hanya mendengar daripada mulut orang. Jadi inilah yang berlaku pada zaman sekarang di mana banyak orang yang bersikap sebegitu. Jadi kita pergi kepada slide seterusnya. Lazatul arif fid dunya, kelazatan apabila kita mempunyai pengetahuan di dunia ini. Jadi ini antara salah satu orang kata aspek yang penting lah apabila kita hidup ni, mempunyai banyak pengetahuan di dunia. Jadi pengetahuan adalah makanan hati. Jadi kita kena terangkan lebih detail sedikit tentang pengetahuan yang bagaimanakah merupakan makanan hati. Jadi pengetahuan itu kita boleh ambil dengan lebih tepat dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, keajaiban Allah, kekuasaan Allah. Apabila kita mengetahui itu, sudah cukup untuk kita untuk hidup di dunia ini. Jadi boleh kita katakan kekuasaan sesuatu itu, kekuasaan Allah sesuatu yang lazat bagi hati lah. Apabila kita mengetahui kekuasaan, keesaan Allah, itu merupakan sudah cukup bagi kita untuk kelazatan di dunia ini, sebab kita mempunyai pengetahuan tentang pencipta kita.
Di sini kita sediakan beberapa syahwat di mana Allah telah sediakan syahwat kepada kita. Yang pertama syahrul ta'am, iaitu syahwat makanan, syahwat jima, syahwat pangkat ataupun kedudukan, dan syahwat ma'rifah, iaitu pengetahuan. Di sini Allah telah menciptakan satu dan satu mengikut urutan. Dan yang terakhir sekali merupakan syahwat ma'rifah, iaitu kita boleh kata syahwat pengetahuan. Allah letakkan syahwat pengetahuan yang terakhir kerana apabila Allah letakkan terakhir, apabila kita mendapat syahwat pengetahuan ini, kita mampu mengawal segala syahwat yang berada di atas. Jadi Allah itu maha mengetahui. Dia mencipta sesuatu itu bukan tiada sebab, tapi ada sebabnya. Jadi seseorang yang berpengetahuan, dia akan lebih arif, lebih bijak untuk mengawal segala situasi. Dan slide yang seterusnya, lazatun nazara ila wajhillahil karim. Kita seronok, kita mempunyai kelazatan apabila kita tengok wajah Allah yang mulia. Yang skop ini kita ambilkan di akhirat lah. Apabila kita melihat wajah Allah, kita rasa lazat. Jadi apa yang dicipta semuanya elok belaka. Contohnya apabila orang cerita kat kita sesuatu tempat yang indah, tempat yang menarik, sudah pasti kita nak pergi, kita ajak kawan-kawan, ajak family kita untuk pergi ke tempat itu. Jadi bagaimana pula dengan pencipta yang mencipta tempat itu? Kita boleh bayangkan sesuatu yang indah mesti mempunyai pencipta, dan pencipta itu betapa indahnya lagi apa yang dia cipta. Jadi dengan itu kita boleh timbulkan rasa kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memikirkan kejadian ataupun apa yang Allah jadikan di dunia ini. Sama-sama kita bersyukuri atas apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi kat sini kita akan sediakan satu ayat, iaitu qala lan tarani, yang bermaksud kamu tak akan sekali-kali sanggup melihatku. Allah dah tulis dalam Al-Quran, kamu tidak akan sekali-kali mampu melihatku. Jadi Allah sambung pula dengan ayat di surah yang lain, la tudrikuhul absar, iaitu tak boleh dijangkau oleh pandangan mata. Jadi memang sudah terbukti di dalam Al-Quran kita tak mampu melihat pencipta kita Allah, tapi kita mampu menggambarkanlah. Jadi dengan itu kita boleh melihat kejadian-kejadian yang dicipta, dan kita boleh tafsirkan apatah lagi penciptanya yang Maha Esa. Pencipta kita lebih indah daripada kejadian yang dilakukannya. Dan slide yang terakhir sekali, lazat an-nazara azam min lazatil ma'rifah, iaitu melihat lebih seronok berbanding mengetahui. Jadi kita ambil satu situasi lah. Kalau ada orang cerita kat kita, situasi tadi, ada orang cerita kat kita, ada satu tempat ni indah, ada sunsetnya, ada tempat mandi, ada tempat BBQ, ya kita memang nak pergi. Tapi itu satu pengetahuan, kita belum pergi. Jadi apabila kita pergi, kita dapat lihat dengan mata kita sendiri, itu kan lebih indah. Sama juga dengan skop seseorang Muslim, apabila kita mengetahui tentang wujudnya kejadian, mesti ada pencipta, wujudnya sesuatu itu yang indah mesti ada pencipta. Jadi itu satu pengetahuan. Apatah lagi kalau kita melihat, kita mampu tengok, mampu melihat penciptanya, itu merupakan satu kelazatan yang selazat-lazatnya bagi seseorang Muslim lah. Jadi di sini saya ingin mengakhirkan dengan satu kesimpulan kecil. Tajuk yang saya bawa pada hari ini iaitu riya. Yang pertamanya riya, di mana kita tidak perlu menunjuk-nunjuk amal kebaikan kita kepada orang lain. Hal ini kerana manusia tidak mampu melihat kalau mereka tidak lihat apa yang kita buat lah. Tapi Allah maha melihat, jadi tak perlu pun kita show off kepada manusia lain. Kita just duduk dalam bilik yang terperangkap pun Allah mampu melihat apa yang kita lakukan. Jadi hilangkan sifat riak, lebihkan sifat ikhlas dalam diri. Dan yang kesimpulan yang kedua, boleh saya kata tentang tajuk Al-Mahabbah, iaitu kasih sayang cinta. Kita letak Allah dan para Rasul nombor satu. Lepas tu barulah kita letak segalanya, ibu dan ayah pun jatuh nombor dua. Letaklah Allah nombor satu. Jadi akhir kalam saya habiskan, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada Allah, tapi disandarkan atas diri saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazilan.